Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kali ini dapat lagi kita bersama-sama dalam kelas PDPR kita bagi subjek Pendidikan Islam tingkatan 2. Jadi saya Cikgu Muhammad Saiful Azhar bin Haji Muhammad Syafi'i akan mengajar tajuk pelajaran yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala pengurnia hidayah. Objektif ataupun kriteria kerjaan yang akan pelajar-pelajar dapat selepas habis daripada PDPR kita pada kali ini. Yang pertama, pelajar-pelajar akan dapat membaca ayat 8 daripada surah Al-Imran dengan betul dan lancar. Yang kedua, pelajar akan dapat menyatakan intisari ayat daripada ayat 8 tadi, surah Al-Imran. Dan seterusnya, pelajar-pelajar akan dapat menghafal ayat 8 surah Al-Imran dengan betul, lancar dan bertajwid. Bagi tajuk kita pada kali ini, ayat hafazan dan juga ayat kefahaman adalah daripada surah Ali Imran ayat yang ke-8. Saya akan membacakan ayat ini dan diminta kepada semua pelajar-pelajar untuk membacanya bersama-sama dengan saya. Dan seterusnya pelajar-pelajar menghafal ayat ini dan diperdengarkan kepada saya nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Sadaqallahul azim. Pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, terjemahan daripada ayat 8 surah Al-Imran sebentar tadi. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami sesudah engkau berikan petunjuk dan hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat daripada sisimu. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang maha pemberi kurnia. Pada pelajar-pelajar sekalian, potongan-potongan ayat ini dapat membantu pelajar-pelajar untuk menghafal ayat 8 daripada surah Al-Imran ini. Jadi, pelajar-pelajar hendaklah membaca berulang-ulang kali potongan-potongan ini dan seterusnya menghafal. Kerana ayat-ayat ini akan diperdengarkan kepada saya pada satu hari nanti. Jadi, apa yang saya harapkan, hendaklah pelajar-pelajar dapat membacanya dengan baik, dapat membacanya dalam keadaan yang betul, dan seterusnya menghafal dalam keadaan yang sempurna. Terdapat 5 intisari ayat yang dipetik daripada ayat 8 surah Al-Imran sebentar tadi. Bagi intisari ayat yang pertama, umat Islam perlu berdoa agar ditetapkan hati dalam hidayah
yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita panduan dalam ayat tersebut, yang mana kita hendaklah berdoa seperti mana yang dibacakan di awal tadi. Hendaklah kita berdoa supaya ditetapkan hati kita dalam hidayah. Bermaksud ditetapkan hati kita dalam keadaan yang beriman, yang sentiasa melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi intisari ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan hati mukmin dalam keimanan sebagai tanda rahmat dan kasih sayangnya. Yang mana dalam ayat itu juga kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditetapkan hati dalam hidayah serta meneguhkan hati kita dalam keimanan. Yang mana bila kita berada dalam keimanan, bila mana kita berada dalam keadaan beriman, maka itulah antara bukti yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kasih sayangnya kepada kita dan juga rahmat kepada kita. Itulah bukti yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan kita sebagai orang, sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat disayanginya. Bagi intisari ayat yang ketiga, Allah suka untuk memberikan hidayah dan juga rahmat kepada hamba-Nya agar kekal sebagai orang yang beriman. Jadi ini adalah perkara yang sangat-sangat jelas. Bila mana kita berada dalam keadaan sebagai orang yang beriman. Intisari ayat yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya, kerana hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jadi kenapa ada orang Islam? Kenapa ada orang bukan Islam? Kenapa ada orang yang melaksanakan perintah Allah? Kenapa ada orang yang tidak melaksanakan perintah Allah? Jadi dalam ayat tersebut Allah SWT menjelaskan hidayah adalah milik Allah. Jadi kalau Allah SWT beri hidayah itu pada orang Islam, maka itulah orang Islam. Tapi kalau mereka itu bukan Islam, maka hidayah tidak Allah SWT beri pada mereka. Begitu juga dengan perkara-perkara yang disebut sebagai melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pasti Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan petunjuk kepada mereka. Kenapa? Kerana mereka tidak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai contoh daripada ayat 8 surah Ali Imran sebentar tadi. Dan intisari ayat yang terakhir, yang mana tiada jaminan seseorang itu kekal beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana mereka boleh terkeluar daripada landasan iman. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu pada kita untuk kita kekal, untuk kita kuat, untuk kita berada dalam keadaan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala itu mestilah diminta. Bila kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan beri kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang pada kita. Allah Subhanahu Wa Taala beri kita macam-macam, sehingga kan apa yang kita tak minta pun Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Jadi apa yang perlu kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada ayat tersebut adalah minta dengan Allah supaya diri kita kekal beriman kepada Allah, supaya tidak terkeluar daripada landasan iman. Sentiasa melakukan perintah Allah, tidak melakukan perintah Allah. Itulah yang kita minta dalam ayat 8 surah Ali Imran sebentar tadi. Pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bagi slide ini Rasulullah SAW sendiri memperbanyakkan bacaan doanya untuk memperkukuhkan keimanannya, seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bermaksud, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Jadi ini adalah contoh doa yang telah
dibacakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pelajar-pelajar sekalian, Nabi SAW telah dijanjikan syurga oleh Allah SWT. Telah pasti hatinya telah tetap, telah kukuh di atas agama Islam. Kalau Nabi pun masih lagi memohon kepada Allah SWT untuk dikuatkan hati, diteguhkan hatinya dalam keadaan beriman kepada Allah SWT, apatah kita yang sememangnya belum lagi dijamin syurga oleh Allah SWT. Jadi saya seru kepada semua pelajar-pelajar untuk berdoa kepada Allah SWT agar ditetapkan hati kita dalam keadaan beriman dan seterusnya syurga tempat kita. Bagi slide yang terakhir ini, tugasan kepada pelajar-pelajar akan dinilai berdasarkan kepada perkara-perkara yang disebutkan ini. Yang pertama, pelajar-pelajar diminta untuk memperdengarkan bacaan daripada ayat 8 surah Ali Imran yang saya bacakan sebentar tadi. Yang kedua, pelajar-pelajar diminta untuk menghafal ayat 8 surah Ali Imran itu dalam keadaan yang sempurna. Seterusnya, untuk tugasan bertulis menggunakan kertas A4 warna putih ataupun warna yang lain, pelajar-pelajar diminta untuk salin semula ayat 8 surah Ali Imran beserta dengan terjemahannya. Ayat Al-Quran hendaklah ditulis dalam ayat Al-Quran. Terjemahan bolehlah ditulis menggunakan tulisan Rumi. Jadi, intisari ayat ini pula hendaklah ditulis selepas daripada terjemahan ayat 8 surah Ali Imran. Jadi, itu adalah tugasan kepada pelajar-pelajar semua. Jadi, teruskan melaksanakan tugasan ini dan teruskan PDPR kita di rumah. Akhir kalam, kita habiskan kelas PDPR kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.